Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nu'azzimuhu wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa man istanna bisunnatihi thumma ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsiya bitaqwallahil azimi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وبعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul 'azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-11 itu, Allah memanggil sekali lagi orang-orang yang beriman dengan panggilan yang cukup mulia. Wahai sekalian orang-orang yang ada di dalam hati sanubarinya keyakinan dan kepercayaan bahawa Allah itu adalah Tuhan dan tidak ada sekutu baginya. Yang Allah inginkan dalam ayat ini, uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah, kenanglah, syukurlah nikmat, kurniaan, pemberian, anugerah yang telah Allah rezekikan kepada kamu. Siapa? Orang-orang yang beriman. Allah tidak panggil semua manusia. Allah tidak sebut kepada orang-orang yang tidak beriman. Walaupun semua dalam kalangan mereka Allah bagi nikmat, tapi khusus untuk orang-orang yang beriman Allah panggil, Allah seru nama orang beriman. Kenang, ingat, syukur nikmat yang aku anugerahkan kepada kamu. Siapa? Orang-orang yang beriman. Allah secara tidak langsung supaya manusia, khususnya orang yang beriman, kenang, syukur, ingat nikmat. Allahu Akbar. Salah satunya, ayyabsutu ilaikum, apabila Allah tahan ketika mana orang-orang yang menjadi musuh kepada kamu menghulurkan tangan-tangan mereka kepada kamu dengan tujuan untuk berperang, bermusuh, memerangi kamu. Ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Allah tahan tangan mereka daripada berperang dengan kamu. Wattaqullah, nikmat aku tahan supaya kamu ini tidak diperangi, agar kamu bertakwa kepada aku. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah jualah orang-orang yang beriman itu mereka bertawakal, bergantung, menyerah diri ke hadrat Allah Rabbul Jalil. Yang dirahmati oleh Allah, lagi amat dikasihi dan dimuliakan Al-Fadhil Al-Ustaz, Tuan Imam, seluruh pimpinan AQS, seterusnya muslimin muslimat, ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama, kita bersyukur kehadrat Allah kerana Allah pertemukan kita pada tahun yang baru, bulan yang baru. Abdullah ibnu Abbas, sebagaimana yang telah pun diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi di dalam Jami' Sunannya, apabila masuk sahaja tahun yang baru atau bulan yang baru,
Rasul akan berdoa dengan menyebut Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam wa bit taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Masuk sahaja bulan yang baru, tahun yang baru, Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah anak bulan yang baru terbit itu, bulan yang kami baru masuk sahaja, baru melangkah, baru pijak sahaja di dalamnya ini. Ahillahu alaina bil amni wal iman. Rezeki kepada kami bulan hak baru ni, tahun hak baru ni, penuh keamanan, kesejahteraan dan penuh keimanan buat kami. Wa bis salamati wal islam. Tuhan anugerahkan keselamatan di dalamnya dan suburkan agamamu Islam di dalamnya. Wa bit taufiq lima tuhibbu wa tarda. Tuhan, bantulah, doronglah, tunjuklah, tuntunlah kami untuk melakukan sesuatu yang kamu kasih, kamu cinta, kamu suka, bahkan kamu redha ketika kami buat. Rabbuna wa rabbukallah. Tuhan kami dan Tuhan kamu, wahai anak bulan. Tuhan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Semoga Allah kurniakan keseluruhan yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, limpah rahmat dan kurniaan itu sampai kepada kita insya-Allah. Ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada perkongsian yang lalu, pertemuan kita sebelum daripada ini, kita berkongsi dan berbicara tentang ayat daripada surah Al-A'raf, surah yang ke-7 pada juzuk yang ke-9, iaitu pada ayat yang ke-172, muka suratnya 173 di dalam halaman Al-Quran, di bahagian sebelah kanan halaman mushaf, tak silap saya lah. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Sadaqallahul azim. Ayat ni Allah turunkan di suatu tempat. Nama tempat itu adalah Lembah Na'man yang berdekatan dengan Arafah. Wallahu a'lam, dulu di Wadi Uranah, Bukit Arafah, Jabal Arafah tu, sebelah dia ada Jabal Rahmah. Yang kedua-dua Bukit Arafah, Jabal Rahmah duduk dalam area kawasan yang sama. Nama kawasan tu adalah Wadi Uranah. Dulu dikatakan nama tempat tu Wadi Uranah. Lembah Uranah dulu namanya Lembah Na'man. Lembah Na'man diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak nombor hadis 75. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam Musnad Imam Ahmad nombor hadis 2455. Akhazallahu al-mithaq min dhahri Adam fa akhraja min sulbihi dhurriyatan dharaha thumma antharahum nathran bayna yadayhi kadhar summa kallamahum qibala. Ketika Allah turunkan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, ringkah cerita Allah tempatkan Nabi Allah Adam duduk di Lembah Na'man, Arafah hari ni ya. Ketika Nabi Allah Adam yang dikeluarkan dari syurga itu diturunkan ke atas muka bumi, duduk pula di Lembah Na'man, akhazallahu al-mithaq min dhahri Adam. Allah mengambil perjanjian daripada seluruh
anak cucu keturunan Adam. Yang manusia waktu tu Allah tak cipta lagi. Allah tidak kirim hidup lagi. Tapi Allah keluarkan awal-awal mereka daripada sulbi Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Thumma tharahum nathran baina yadayhi kadhar. Allah hamparkan kita. Allah himpunkan kita. Allah kumpulkan kita di lembah itu seperti kadhar. Kadhar seumpama semut-semut yang kecil, tak nampak. Thumma tharahum nathran baina yadayhi kadhar. Cara Allah himpun tu pula yang kita buat contoh pada pertemuan yang lepas. Allah himpun, Allah hamparkan kita seumpama kita nak bagi makan ikan dalam kolam. Celuk ataupun skop sahaja dalam tempat bekas makanan ikan, kita ambil, kita lempar gitu. Allah lempar dah kita dulu. Yang kita rasa mulia, disanjung, yang kita rasa dihormati, yang kita rasa diangkat, dijulang dengan penuh hormat, dulu Allah hina dah kita. Aku lempar gitu ya kamu. Maksudnya apa? Maksudnya aku berkuasa buat. Kalau aku tak buat, kamu pun tidak menjadi masalah. Tidak berkurang sedikit pun keagungan, kemuliaan yang aku ada. Thumma kallamahum qibala. Kemudian Allah berfirman, bertanya kepada kita pada waktu itu dalam keadaan qibala. Tidak ada sitrah, tidak ada jidar, tidak ada penghalang. Directly kita dengan Allah Ta'ala. Dan Allah dengan wajah yang penuh kemuliaan, zat yang maha suci, memperlihatkan wajahnya yang mulia pada waktu itu, yang hanya waktu itu disaksikan dengan tubuh fizikal Nabi Allah Adam. Kita Allah Ta'ala buat seumpama semut-semut yang kecil. Baik, kita terfikir, ya ke tak? Manusia hari ini menghampiri 9 bilion yang masih hidup. Dulu berapa bilion sebelum kita? Berapa ratus generasi yang ada? Berapa ribu tahun mereka hidup? Bahkan boleh jadi lebih ramai jumlah mereka yang telah pergi daripada kita. Dan kita hidup 9 bilion hari ini. Adakah kekal? Tidak, akan mati. Bahkan kalau belum lagi sampai kiamat, akan datang generasi selepas daripada kita. Dan jumlah mereka mungkin jauh lebih ramai pada kita. Baik, adakah waktu itu di bumi yang Allah hamparkan itu? Takkan muat. Ketika manusia, kerajaan Saudi, dia fikir, dia tengok Arafah ni, Arafah ni kita kena renovate besar sikit. Kerana apa? Datang musim haji, 3-4 juta manusia akan duduk situ. Dan kita logik akal waktu pergi, bukan musim haji, tengok, luahnya Arafah, luas. Sesayup mata memandang. Bahkan jalan raya tu kita fikir, takkan penuh. Kita fikir takkan penuh. Ketika mabit di Mina, Muzdalifah, jalan Arafah itu, semua manusia tidur. Bahkan kaki kita atas kepala orang, kepala kita atas kaki orang. Kerana apa? Jutaan manusia. Hak jutaan, baru Tuhan panggil buat haji. Hak bilion, tak mari lagi. Lalu dahulu Allah Ta'ala himpunkan kita baina yadaihi kadhar. Dan tak pelik, kecil sangat kita, tak nampak. Semut duduk atas kapek ni, walaupun tak siap, wak dah vacuum dan sebagainya, kita tengok mata kasar, bersih dah ni, debu pun tak ada. Cuba duduk cari, ada seekor. Dan seekor tu pula, kalau dia hidup pun orang tak peduli, dia mati pun orang tak peduli. Bahkan dia ada pun orang buat tak tahu, dia tak ada pun lagi orang buat tak tahu. Kerana apa? Kecil. Tak ada manfaat. Kalau ramai, kita ambil riset, kita sembuh. Kerana apa? Menyusahkan. Dan dia pula boleh duduk ni dalam bim konkrit ni. Yang kita waktu tu, ketika tukang buat, dia letak pasir, letak simen, letak air, letak batu, letak segala-gala. Tukang tak letak sekali dengan semua masuk. Tapi macam mana boleh duduk dia dalam ni? Kerana dia terlalu kecil. Begitu Tuhan buat kita. Allahu Akbar. Dan Allah tanya, alastu bi rabbikum?
bukankah aku adalah Tuhan kepada kamu? Qalu, kita semua jawab. Tanpa kecuali semua kita jawab. Bala, ya Tuhan. Syahidna, bahkan kami menjadi saksi, kamu adalah Tuhan kami. Allah tanya itu ada sebab. Di akhir ayat itu Allah sebut antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Semoga-moga nanti pada hari kiamat ketika aku tanya kepada kamu sekali lagi, kamu tidak akan berkata sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalai. Kami tidak diberi peringatan. Kami lupa wahai Tuhan, dulu kami sebut dah. Semoga tidak berlaku seperti itu. Dalam riwayat Al-Hakim dan Imam Ahmad disebut, mereka ketika mana Allah Ta'ala tanya tu, Allah Ta'ala sebut pada mereka antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Mereka jawab kepada Tuhan, innama asyraka abauna, yang buat syirik, yang sembah selain daripada kamu, yang tidak menyembah kamu, yang lakukan semua yang kamu tak suka. Asyraka abauna, bapak-bapak kami dulu. Nahnu, kami ni hanya ikut sahaja apa yang mereka buat. Maksudnya, tak salah kami, salah ayah kami lah. Oleh kerana dia buat, hak tu kami ikut. Gitu. Innama asyraka abauna. Supaya manusia ni dia tak cari helah. Hari kiamat aku tanya dia. Dia tidak menyalahkan ayah dia. Bahkan dia sebut siap-siap dah. Yang salah itu adalah ayah aku. Allahu Akbar. Semoga apa yang kita kongsikan pada pengajian yang lepas atau perkongsian yang lepas memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Baik. Ayah ibu yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah ayat yang kita ingin kongsi dan bicarakan bersama pada malam ini iaitulah ayat daripada surah Al-Baqarah, surah yang kedua pada juzuk yang kedua, muka surat 214. Pada ayat 214 muka surat 33, maaf. Surah Al-Baqarah, surah kedua, juzuk kedua, ayat 214, muka surat 33. Kedudukan di sebelah kanan mushaf, baris ke-6 dari bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sadaqallahul azim. Allah bertanya sekali lagi. Kepada siapa Allah Ta'ala bertanya? Kepada kita orang beriman. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Allah tanya orang beriman, adakah kamu menyangka? Adakah kamu kira? Adakah kamu yakin? An tadkhulul jannah, bahawa nanti kamu ni akan dimasukkan oleh aku ke dalam syurga. Am hasibtum. Am hasibtum, maksud dia, boleh jadi kamu ni fikir kamu masuk syurga. Gitu. Adakah kamu menyangka tu, maksud dia, boleh jadi kamu ni fikir kamu masuk syurga. Saya syurga dah kali. Kalau tidak Firdaus pun duduk bawah sikit. Ataupun duduk ujung-ujung muka pintu tak apa dah. Jangan. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kamu menyangka akan dimasukkan ke dalam syurga? Syurga ni terlalu mahal harga dia. Al-Hafidh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidhi meriwayatkan di dalam Jami' Sunan dia, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa, panggil, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Qusail, panggil nama kabilah-kabilah, anqizu anfusakum minan nar,
jagalah diri kamu, kerabat kamu, keluarga kamu daripada bakaran api neraka Allah. Panjang Nabi sebut. Tiap-tiap kabilah Nabi kata. Di akhir, di hujung khutbah Rasul, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahawa barang dagangan Allah itu cukup mahal harga dia. Dan barang dagangan Allah itu adalah syurga. Macam mana syurga ni? Ibnu Kathir, dia menyebut di dalam tafsir dia, Allahu Akbar, ketika penghuni-penghuni syurga ini keluar daripada istana dia, duduk dalam syurga ni, penghuni syurga, dia keluar daripada istana, dia duduk di anjung rumah. Kalau kita di porch, nah, luar rumah kita ada porch, ada awning, kita duduk tempat parking kereta, gitulah boleh jadi. Dan bukan gitu pun, tapi mudah-mudah untuk kita faham. Duduk lepok masing-masing, menikmati nikmat. Datang awan. Madza turiduna an numtirakum? Awan tu mari, awan. Dia mari, dia tanya ahli syurga. Wahai ahli syurga, madza turiduna an numtirakum? Hujan yang bagaimanakah yang kamu inginkan aku turun kepada kamu? Dahsyat. Hujan, awan tak pernah tanya kita. Tiba-tiba kita sidai baju, tak dengar alamat guru, basuh kain. Kita marah pula, Allah, marah anak kita. Kenapa tak bagi tahu hujan? Mana saya tahu? Tengok kain basah tu. Anak kita tanya, siapa yang jemur? Baba lah jemur. Baba jemur, baba salah. Kita pula salah. Madza turiduna an numtirakum? Awan tu dia tanya ahli syurga, hujan bagaimana yang kamu nak kami turunkan kepada kamu? Dahsyat. Ahli syurga waktu tu dijawab, amtirina kawa'iba atraba. Turunkan kepada kami hujan, yang mana hujan itu berupa bidadari. Luar biasa. Direkod oleh Ibnu Kathir. Dan Allah perkenankan turun bidadari itu. Kita fikir, tak logik, agak-agak nak lebong pun. Tak lebong apa? Masuk dulu kita tengok. Subhanallah. Patutlah Nabi sebut, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Barang dagangan Tuhan ni mahal. Baik. Lalu Allah tanya, adakah kamu menyangka, wahai orang-orang yang beriman, yang kamu ini akan dimasukkan ke dalam syurga? Sedangkan walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan kamu masih belum diuji, masih belum ditimpa kepada kamu seperti mana yang telah ditimpa kepada generasi sebelum daripada kamu. Baik. 3 perkara yang Allah Ta'ala sebut. Massat humul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Massat maksudnya ditimpa. Bahasa Melayu dia ada, sudah jatuh, ditimpa tangga. Jatuh sakit dah, ditimpa tangga. Ditimpa ni maksud dia, kita jatuh, tangga tu jatuh, atas kepala kita. Gitu. Maksudnya kita sakit dah, kesakitan tu datang lagi pada kita. Massat, sakit, ditimpa lagi kesakitan. Humul, ke atas mereka itu. Apa yang Allah timpakan? Ba'sa, papa kedana. Kehilangan harta benda. Musnah segala-gala. Antara yang dilalui oleh orang beriman, khususnya orang-orang muhajir, yang migrate, hijrah dari Makkah menuju ke Yathrib, ke Madinah tu. Apa yang mereka bawa? Ketika hijrah yang mereka bawa, apa yang mereka mampu? Yang ada binatang ternak ramai, banyak, seekor yang boleh bawa. Tu pun naik kadang-kadang 2 orang sekali. Yang ada pakaian berlebih-lebihan, 1-2 pasang yang bawa. Yang ada harta, banyak mana nak bawa? Hak mampu. Hak ada tanah, tinggal. Rumah, lagilah. Ketika peristiwa hijrah tu, apa yang berlaku kepada mereka? Orang-orang
jahiliyah, musyrik, antara sifat mereka yang cukup dahsyat, wa nusiul jiwar, kami khianati jiran tetangga kami yang tidak sebulu dengan kami, yang tidak sokong kami, yang tidak duduk sekali dengan kami. Apa yang kami buat pada dia? Wa nusiul jiwar, kami halau dia keluar daripada rumah kediaman dia sendiri, kami jadikan rumah mereka sebagai tempat tinggal kami. Baik, nak duduk mana? Ayat ini diturunkan, ada pelbagai riwayat menyebut, satu ketika peristiwa Uhud pada tahun ketiga Hijrah. Yang kedua diturunkan di dalam sebuah peperangan namanya Ahzab tahun kelima Hijrah. Sebagaimana riwayat daripada Abdul Razzaq, daripada Ma'mar, daripada Qatadah. Dan disebut juga oleh Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman Ibn Abi Bakar As-Suyuti rahimahullah di dalam Lubabun Nuqul fi Sahih Asbabun Nuzul. Pertama, kehilangan harta. Kehilangan harta. Baksa maksudnya papak dana. Maksudnya kemusnahan harta. Termasuk yang musnah adalah jiwa-jiwa orang-orang yang mereka kasih. Ketika di awal-awal Rasul diutuskan, ada keluarga yang masuk Islam 3 beranak. Sebelum apa-apa berlaku lagi, dia masuk dah Islam. Kisah yang cukup luar biasa, kita semua tahu. Keluarga Yasir, Ammar anak dia, Yasir ayah dia, Sumayyah ibu dia. Yang Rasul pada waktu itu, apabila melihat keluarga ni disiksa oleh Abu Jahal, ayah dijemur di panah terik mentari, Allah sampai pecah tenggorokan ni, tidak diberi makan dan minum, dipaksa keluar daripada agama Muhammad. Gugur syahid, ayah dia mati. Ibunya yang tercinta, yang memegang sesuatu di tangan dengan penuh genggaman erat, sehingga dia disula, ditusuk kemaluan dia oleh Abu Jahal, mati mak dia. Rasul melewati tempat mereka ini, diberikan kezaliman yang cukup luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut, sabaran sabaran ala Yasir sabaran fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah, sabarlah wahai keluarga Yasir, sabarlah, kerana Allah telah pun persiapkan kepada kamu tempat tinggal yang cukup luar biasa di dalam syurga. Syurga tuh, nak syurga, mati, ditusuk kemaluan, mati, gugur syahid. Allahu Akbar. Contoh lain lagi, seorang yang masuk Islam, lelaki di usia 40 tahun. Kita 40 tahun dah Islam. Kawan ni umur 40 baru masuk, kita 40 tahun dah Islam. Beza tu. Sebelum dia ucap syahadah, kita hafal Quran lebih pada dia lah, mudah-mudah. Tapi laki-laki ni Allah lembutkan hati dia, cukup luar biasa, sehingga dia masuk menyertai medan peperangan. Di dalam tarikh Dimashq dikatakan dia menyertai 101 siri peperangan. Baik sebelum Islam dia jaguh, masuk Islam lebih mulia dia. Dan dia ni merupakan qaid, ketua, panglima kepada batalion yang ada. Yang dia tiap-tiap kali selepas dia masuk Islam, nak berjuang, berjihad di jalan Allah, dia pasang niat dalam hati dia, mudah-mudahan Allah kurniakan syahid aku dalam medan peperangan. Mudah-mudahan. Kerana apa? Kerana dhiruwatuth thanami fil Islam al-jihadu fi sabilillah. Kemuncak amal ibadat, kenikmatan yang paling maksimum, luar biasa kepada seseorang itu apabila dia mati gugur syahid dalam medan peperangan. Dia minta, dia nak, tapi Allah kurniakan yang dipimpin oleh dia, seorang-seorang tentera dia mati, tapi dia, Allah Ta'ala tidak rezeki syahid. Hanya meninggal dunia di atas pembaringan di rumah dia dalam bilik seorang-seorang.
Ketika jenazah dia dimandikan, barulah orang melihat kesan kelar di tubuh dia. Parut ratusan, cukup luar biasa. Banyak. Kata seorang penyair, mudah-mudahan parut inilah yang akan bersaksi di hadapan Tuhan. Yang melihat bahawa dia telah persembahkan seluruh kehidupan dia di atas jalan Tuhan. Mati seorang-seorang umur 55. Khalid ibn al-Walid. Sedangkan orang yang dia pimpin, masuk sekali dengan dia, mati dah. Orang-orang yang selepas daripada dia, yang awal lagi memeluk Islam, dan duduk di bawah dia ketika dia menjadi ketua, panglima angkatan tentera, gugur syahid. Dan dia pasang niat nak mati itu kerana syurga. Memang sahabat, dia punya laqab gelaran dia, radhiyallahu an. Tapi dia nak tu syahid, Tuhan tak bagi. Kerana apa? Syurga terlalu mahal dengan syahid. Allahu Akbar. Darra. Yang kedua Allah Ta'ala sebut darra. Darra, penyakit. Darra, penyakit ini, kalau di dalam syarah disebutkan bahawa penyakit yang pada adat atau pada luar kebiasaan nak sembuh makan masa yang lama. Contoh penyakit kulit. Budak-budak lah ni dia ada apa? Eczema ataupun dia garu tempat jadi rashes, merah, naik ruam-ruam dan sebagainya. Kalau yang hardcore, dia bengkok naik bintik-bintik, dia jadi blister macam chicken-pox. Nak sembuh budak tu makan masa bertahun. Dia kena waktu dia lahir umur setahun dua, sampai darjah 1, darjah 2 baru hilang. 5-6 tahun budak tu hadapi. Dia sakit, ayah susah hati. Habis hospital lah cari, habis ubat lah sapu, habis tempat lah ikhtiar. Duit jangan cerita, yang penting budak ni sembuh. Darra, sakit seperti itu disebut darra. Contoh lagi, hak berlaku awal-awal itu, COVID. Nak sembuh bukan on the spot. Baru sahaja dijangka akan terjangkiti. Kerana apa? Kontak rapat. Belum positif lagi. Kuarantin dah. Padahal saya test negatif. Ya. Tapi awak kontak rapat, tunggu dulu 3 hari. Nak bersalam tak boleh, nak balik rumah tak boleh, jumpa anak tak boleh, nak duduk sekali tak boleh, sembahyang Jumaat tak boleh, segala-gala tak boleh. Nak pergi kerja, bah kata duduk rumah. Duduk rumah. Selama ni kita duduk rumah, bah panggil suruh mari kerja. Kena penyakit ni, bah kata duduk rumah, tak payah mari. Takdir kalau kena pula satu hal. Ada 2 possibility. Pertama sembuh, yang kedua mati. Hak mati pula Allah menyayat hati, tengok pula ikut cermin sahaja jauh-jauh. Bawa pula naik ambulan dalam cube tu, dalam dia punya kotak dia tu. Kemudian hak bawa pula sanitasi, jangan cerita, baju berapa lapis dia tak tahu. Jauh pula tu. Kita tengok jauh. Itulah kali terakhir kita tengok dalam keadaan kita tak nampak wajah orang yang kita kasih, mak ayah kita, adik-beradik, suami isteri dan sebagainya. Dahsyat darra. Dulu pernah ta'un melanda bumi Madinah, dan ta'un yang dahsyat melanda bumi Syam. Yang waktu itu Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an duduk di sana sebagai governor. Abu Ubaidah ni tidak adalah orang yang dikasihi oleh Umar, melainkan dia satu-satunya yang cukup Umar kasih luar biasa. Oleh kerana dia kasih pada Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia pecat, dia gugurkan Khalid ibn Al-Walid Al-Mughirah daripada memegang panglima, turun naik Abu Ubaidah. Dan gentlemannya Khalid, sehingga orang-orang menyebut kalau dia mengetuai pasukan ini, demi Allah Tuhan memberi kejayaan pada kita. Khalid dalam khutbah dia sebut, jangan kamu sesekali menyangka bahawa kemenangan ini dengan tangan yang aku ada atau pedang yang aku bawa. Tidak, jangan. Tapi bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Saya tak ingat, di dalam Siyar A'lam An-Nubala, Al-Imam Al-Zahabi, Siyar A'lam An-Nubala maksudnya perjalanan riwayat hidup orang-orang salih. Dia kumpulkan para sahabat, periwayat-periwayat hadis dan orang-orang salih.
Khalid ibn al-Walid dalam kesempatan sibuk dia bertahun di medan peperangan, dia sempat riwayat 6 buah hadis daripada Nabi. Kita pun kata, oh sikit sangat. 2 sahaja sahih. Baik, kita berapa riwayat? Jauh sekali ya. Kita bukan riwayat, yang kita buat amalan yang khurafat, mohon maaf. Yang kita sangka sahabat ni sibuk orang lain duk riwayat. Oh, kalau nak nisbah pada Abdurrahman ibn Sakhar ataupun Abu Hurairah jauh Kawan ni 5,472. Dia 6. Dan 6 tu pula 2 sahaja sahih. Tetapi dalam kesempatan itu Allah Ta'ala bagi pada dia. Subhanallah. Cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Dan ketika Abu Ubadah Al-Jarrah duduk di sana, kena wabak yang cukup luar biasa. Wallahu a'lam, di dalam tarikh, di dalam beberapa siri riwayat sirah An-Nubuwah dikatakan bahawa hampir 25,000 mati waktu itu. Wala aqal min dhalik, dan tidak kurang daripada itu. Ramai 25,000. Kita pun fikir, tak munasabah. Baik, Covid melanda seluruh dunia. Seluruh dunia, berapa juta manusia mati. Dan ta'un, kolera itu sampai sekarang masih ada. Cuma kita tak ambil peduli kerana apa? Kerana kita tak kena, orang lain kena. Sama, Covid ni sama seperti sesama, demam sesama. Kita anggap biasa. Fever. Sekali bersin, kena orang sebelah, dia pula esok. Cuma kita tak rasa benda tu seperti Covid. Kerana apa? Kerana Covid ni benda baru. Sesemua ni sama tok kita sesemua dah. Gitu. Paling tinggi pun Panadol. Tak jadi hak 500 mg, ambil hak 650. Aktifah dan sebagainya. Kerana apa? Kita menganggap itu biasa. Darra, penyakit itu cukup luar biasa. Yang ketiga lebih hebat. Wazulzilu. Wazulzilu. Allah goncangkan bumi itu untuk mereka. Zilzal maksudnya kiamat. Kiamat. Cuma dalam konteks ayat ni, massat humul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Allah timpakan ke atas mereka, umat terdahulu, papa kedana, hilang harta. Kedua penyakit, sampai hilang nyawa. Ketiga zulzilu, Allah goncangkan bumi ini untuk dia. Maksudnya, Allah jadikan kepada mereka itu musuh-musuh yang terang-terang, siang malam, pagi petang, berdepan dengan dia. Ayat ni diturunkan pada tahun 5 Hijrah. Pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah, di dalam peristiwa Ahzab. Peristiwa Ahzab, peperangan Ahzab adalah peperangan yang cukup luar biasa. Sehingga dalam Al-Quran Allah Ta'ala letak nama peperangan ini sebagai nama surah. Bukalah surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 dalam Quran. Ada 24 ayat. Bermula ayat yang ke-9 tu sampai ayat yang ke-20. 11 ayat cerita komplit peperangan Ahzab. Macam mana Allah memberi bantuan dan macam mana Allah Ta'ala menyebut kebergantungan orang beriman pada waktu itu. Ahzab cukup luar biasa. Baik, kenapa dinamakan Ahzab? Kerana ada 7 suku kabilah Arab yang besar, yang mereka ini bergabung lawan tentera Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama Quraisy, confirm. Kedua Ghatafan. Ketiga Salim. Keempat Amir. Ada lagi 3. Wallahu alam, saya tak ingat. Boleh cari sendirilah. 7 ni, 7 kabilah, jumlah dia 15,000 orang. 15,000. Sehingga Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebut setelah lama berlalu, sesungguhnya kami bersama Rasul menyertai peperangan bermula di medan Badar. Sehinggalah di akhir ayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami tempuh penat dan lelah, kami lalui jalan luka, onak dan duri, tetapi tidak pernah mengatasi kebimbangan, kehairanan dan ketakutan kami ketika kami duduk dalam peperangan Ahzab. Ahzab ni suku yang bersekutu, asalnya Hizib.
Jamak di Ahzab. Mereka berpakat. Berpakat kerana apa? Dulu Bani Nadir, yang utama lah Bani Nadir, mereka ni buat perjanjian persefahaman dengan Nabi SAW, tidak akan berlaku tumpah darah. Satu hari sampai ke telinga Rasul SAW, ada 2 orang laki-laki daripada Bani Kilab yang mereka ni tak bersalah. Tiba-tiba mereka ni dibunuh. Siapa yang membunuh 2 orang laki-laki ni? Seorang laki-laki yang berasal daripada suku Bani Nadir. Ammar ibn Umayyah Ad-Dahri, atau dari riwayat lain disebut Ad-Damri. Dia bunuh 2 orang ni. Bila Nabi SAW minta bukti, ada orang sampaikan dan sebagainya, Rasul keluar dari Madinah menuju ke perkampungan Bani Nadir, masuk di tempat mereka, minta kepada mereka dia ganti rugi kerana telah melanggar perjanjian yang kita buat dulu. Gencatan senjata tak boleh. Gencatan senjata maksudnya tak boleh berperang dan tak boleh dibunuh atau membunuh. Tiba-tiba mati 2 orang laki-laki. Rasul minta ganti rugi, nak bayar kepada ahli keluarga. Mereka berusaha untuk membayar, suruh Nabi tunggu. Sebahagian menyebut dalam rumah, sebahagian menyebut tahta syajar, bawah pokok. Tak kira lah, hak mana-mana. Dan ada seorang lelaki yang diupah oleh Bani Nadir, yang dia ni kekuatan tubuh yang sedikit luar biasa. Dia angkat batu yang besar, naik ke tempat yang sedikit tinggi dengan harapan untuk dia jatuhkan batu tu kena atas kepala Nabi kita. On the spot Jibril alaihi salatu wassalam datang menyebut, Muhammad, tinggalkan tempat itu, tinggalkan. Ada bahaya di sana. Nabi angkat punggung, jalan balik ke Madinah. Semua sahabat yang ada termasuk Abu Bakar, wallahu a'lam, Rasul pergi ada 10 orang, ada 12 orang. Semua tengok, kenapa balik ni? Habis pakai ikut. Sampai di Madinah, Rasul menyebut pada sahabat ni, kita akan berperang dengan mereka. Aku utuskan Muhammad bin Maslamah untuk sampaikan kepada Bani Nadir, mereka ada 10 hari untuk meninggalkan Madinah. Sekiranya mereka tidak meninggalkan bumi ini, kota yang mulia, tiap-tiap dalam kalangan suku mereka kita akan pancung ke kepala. Dalam surat ditulis tu. Dalam tarikh, dalam sirah An-Nubuwah, Ad-Durus wal Ibar, banyaklah disebut, banyak riwayat. Sehingga mereka ni takut, minoriti takut. Tak boleh jadi kita ni nak pegang Muhammad, kalah kita. Hak molek-molek kita berjanji dengan dia, kita khianat dah satu hal. Dia datang, hak molek-molek kita berjanji nak bayar, kita nak khianati lagi satu hal. Kena pacu sungguh trik ni. Gitu lah. Apabila mereka mempersiap siaga untuk keluar menuju ke mana? Khaybar. Jauh tu 100 waktu. Dari Madinah menuju ke Khaybar 100 waktu. Kali 1.6 kilo. Jauh, subhanallah. Datang Abdullah ibn Ubay. Dia offer, dia kata gini. Bahasa mudah. Jangan keluar dari bumi ini, kerana tanah ini kamu juga yang punya. Aku tawarkan kepada kamu 2,000 tentera daripada aku sendiri, orang-orang munafik. Kita lawan Muhammad. Kalau rasa tak cukup, kita buat perjanjian. Kita buat MOU dengan suku-suku kabilah yang ada. Waktu itulah peranan berlaku. Masing-masing masuk, tanya suku kabilah dan sebagainya. Masing-masing mereka ini memang lama dah lah nak bunuh Muhammad ni. Cuma Allah Ta'ala sebut dalam surah yang sama, Al-Ahzab, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu tengok mereka bersatu lawan kamu wahai Muhammad, tapi hati-hati mereka masing-masing ada niat yang tersembunyi. Allah bagi kemenangan kepada tentera Islam dalam peperangan. Baik, zulzilu, digoncangkan kepada mereka bumi ini, sehingga penduduk Madinah siang malam silih berganti. Bahkan dalam riwayat Ibn Abi Shaybah, takutnya mereka dengan tentera Ahzab sebab suku mereka ramai.
Siang malam jaga bumi Madinah ni. Anak-anak pun tak boleh tidur dengan baik. Golongan wanita pun takut. Orang tua lebih-lebih lagi. Di kalangan mereka ada yang terpaksa meninggalkan solat. Ibn Abi Shaybah kata, tertinggal atau lupa waktu solat. Kerana apa? Takut. Nak tinggal. Nak ambil wuduk. Bimbang dengan musuh. Lupa waktu solat. Bahkan mereka qada on the spot. Oh subhanallah, dahsyat apa ni? Dan malam itu adalah siang bagi kami, dan siang itu adalah malam bagi kami. Ummu Salamah dalam riwayat yang sahih Imam Muslim mengatakan bahawa tak pernah setakut ini orang-orang Madinah. Tetapi bila datang Ahzab, sebab itu Allah Ta'ala guna zulzilu, kami goncangkan bumi ini untuk mereka. Subhanallah. Baik, teruk tak teruk? Ayat terakhir tu Allah Ta'ala sebut ujung tu, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah, sehinggalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, bahkan orang-orang yang beriman bersama dengan Rasul mereka juga berkata, mata nasrullah, bila Allah nak turunkan pertolongan untuk kami ni, bila? Mata nasrullah, bila Tuhan akan tolong kita? Bila Tuhan akan tolong kami? Allah Ta'ala jawab on the spot, ala inna nasrallahi qarib. Sabar, pertolongan Allah itu sudah pun dekat untuk kamu. Dengan syarat kamu sabar dan pegang teguh kepada agama ini. Jangan lari. Allahu Akbar. Subhanallah. Baik, kesimpulan yang ringkas. Pertama, yang Allah tanya tu, am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kamu menyangka wahai orang-orang yang beriman, kamu akan masuk ataupun akan dimasukkan ke dalam syurga, sedangkan kamu tidak pernah diuji seperti orang-orang terdahulu? Tuhan tanya kita tu. Maksudnya selagi mana kita tidak lalui seperti itu, selagi itu belum ada peluang untuk masuk syurga. Pertama, Allah uji dah kita dengan harta. Ya, di kalangan kita ada kehilangan harta. Kehilangan harta. Tapi kena tengok harta yang kita hilang tu dari mana sumber dia. Sama ada Allah nak bersihkan harta kita kerana boleh jadi daripada jalan yang syubhah, jalan yang haram. Siapa pun mungkin akan terlibat. Allah hapuskan, Allah nak ganti yang lebih baik. Ataupun darra, Allah bagi penyakit dalam bentuk kita berhajat kepada sembuh. Ya, Tuhan uji dah. Boleh jadi COVID ni lah kita nak, boleh jadi dah. Dan tidak mustahil akan ada hak lain lagi yang jauh lebih dahsyat. Tidak mustahil Tuhan boleh buat. Wazulzilu, digoncangkan bumi untuk kita. Kita yang rasa belum lagi. Hak duduk Jazair, hak duduk di bumi Syam, hari-hari budak yang pegang M16, pegang apa nama ni, senjata-senjata yang peluru-peluru mereka itu hidup. Wallahu alam sudah menjadi mainan biasa. Kerana apa? Itu yang mereka lalui. Ada seorang anak Palestin tu, yang kita tanya dia kan, tanya ayah kamu mati, mak kamu mati, lepas tu kamu duduk dengan siapa? Kata duduk orang-orang yang berhajat untuk pelihara, untuk duduk sekali. Bahkan kami tak kenal pun siapa mereka, tapi kami adalah keluarga. Oh gitu. Lepas tu kamu ni budak-budak lagi nak masuk peperangan. Idza najaha hadza min fadli rabbi. Kalau kita menang dalam perang ni, itu adalah nikmat yang Tuhan bagi untuk kita, jangan bimbang. Kan? Wa idza mata ka'annaka syahid. Tapi kalau kamu mati, itu syahid untuk kamu. Dahsyat. Budak seperti itu dia boleh sebut. Kerana apa? Bumi telah pun Allah goncangkan untuk dia. Cuma minta jauh daripada Allah. Semoga Allah Ta'ala tidak uji kita seperti mereka. Dan semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada musibah seperti itu. Berdoalah. Semoga Allah menempatkan kita semua ada tempat yang terbaik untuk kita di dalam syurga. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan setiap jalan keluar kepada apa yang telah pun Allah memberikan ujian kepada kita. Mudah-mudahan kita bersabar, kita beriman dengan apa yang telah Allah tentukan melalui qada dan qadar, dan Allah Ta'ala akan masukkan kita di dalam syurga insyaAllah. Sekali lagi, terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan insyaAllah. Kita bertemu di lain kesempatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.